أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita, dan pada pagi ini kita masih lagi dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tidur kita mati yang seketika itu, dan sama-sama kita pada pagi ini dapat mengikuti rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bual bicara agama, kita bawakan topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan, diskusikan, dan pada pagi ini bagi edisi Rabu 12 Ogos 2020 bersama dengan 22 Zulhijjah 1441 Hijriah, saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda, dan tajuk yang cukup menarik dan juga tajuk yang cukup penting dan juga membimbangkan untuk kita bincangkan pada pagi ini, iaitu dalam bab fiqh bahaya pornografi. Dan semestinya istilah-istilah yang mungkin baru untuk kita dengar sebagai sebahagian ataupun segelintir para penonton pada pagi ini, tetapi kita akan bicarakan dengan panjang lebar. Kita akan kupas dan juga kita jawab persoalan yang mungkin akan diajukan oleh para penonton sebentar saya lagi bersama dengan tetamu dengan ataupun panel kita di studio pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzal Arif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz atas kesudian bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz, dan sebagaimana kita maklum para penonton Tanyalah Ustaz, Ustaz juga merupakan salah seorang pensyarah di Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam di UKM Bangil. Alhamdulillah Ustaz, satu penghormatan cukup besar untuk kami untuk sama-sama kita mengikuti rancangan dan juga kupasan daripada yang bagi Ustaz pada pagi ini. Semestinya banyak soalan yang akan diajukan oleh para penonton, dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami seperti biasa menerusi talian bebas tol 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011 1233 6480, atau terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan seperti biasa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan bagi anda yang menonton kami menerusi TV9, kami siarkan, lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan tajuk yang semestinya membangkitkan pertanyaan, 1001 pertanyaan bagi kita, terutamanya tentang bahaya pornografi ataupun kesan mudarat ataupun perkara-perkara yang memberikan keburukan kepada mereka-mereka yang mungkin terlibat dengan kancah pornografi ini. Tetapi apa yang berlaku yang menarik yang akan kita bicarakan pada pagi ini, dalam keadaan mungkin pada hari ini Ustaz kita masih lagi dalam keadaan menghadapi pandemik COVID-19 ini, dan kita mengharapkan kepada para penonton dan juga seluruh rakyat Malaysia dapat sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh pihak kerajaan dan juga pihak Kementerian Kesihatan, dan juga kita menjaga penjarakan sosial, kita memakai pelitup muka di tempat awam maupun di tempat yang sesak, dan kita mematuhi arahan daripada pihak kerajaan dari semasa ke semasa insya-Allah. Dan untuk statistik awal Ustaz, boleh kita kongsikan sedikit bersama dengan para penonton untuk statistik COVID-19 yang terkini yang mungkin kita sama-sama tidak perasan ataupun kita sama-sama masih lagi berjuang sebenarnya. Untuk pengetahuan para penonton, kita masih lagi berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dan kita mengharapkan statistik yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia kita dapat sama-sama mungkin muat naik di laman rasmi ataupun laman-laman web di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sebagaimana paparan di skrin yang dapat kita paparkan kepada para penonton untuk statistik yang berlaku mengenai laman web pornografi yang berada ataupun yang
berlegar di media pada hari ini terlalu banyak dan cukup membimbangkan dan statistik yang cukup tinggi, dan bukan sekadar remaja ataupun mereka yang dewasa yang terlibat, bahkan mereka-mereka yang di bawah umur juga ataupun kanak-kanak juga tidak terkecuali daripada terlibat dengan pornografi ini. Dan mungkin sebagai mukadimah untuk lembaga Ustaz, permulaan topik pada pagi ini ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Dai Anas, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian. Bila saya tengok tajuk berkaitan tentang Tanyalah Ustaz hari ini, saya melihat bahawa ia satu perkara yang perlu dibincangkan. Yang mana ia bukanlah suatu perkara pelik. Tadi pun kalau kita tengok Dai, dalam statistik menunjukkan 71 ke 72% orang lelaki melihat dan menonton rancangan ataupun kita katakan laman web lucah, yang mana ia membawa kepada kesan yang tidak baik dari aspek Islamnya, dari sudut hukumnya pun melibatkan halal dan haram, manakala dari sudut kesihatan pun tak baik. Jadi itu sebabnya bila kita lihat pandangan-pandangan ulama', tidak ada seorang pun ulama' yang mengatakan boleh kita tengok laman lucah. Tak ada. Semua ulama' kebanyakannya, hampir semualah saya baca, saya rujuk ulama' dahulu dan ulama' sekarang, semua mengatakan haram menonton rancangan-rancangan ataupun program-program yang membawa kepada unsur lucah. Bukan program lucah tau. Bukan porno ataupun laman web porno. Tetapi semua program, rancangan, gambar-gambar yang membawa kepada kelucahan. Mudah ceritanya, haram hukumnya. Drama yang ada cium-cium, haram tengok. Ada setengah ulama, antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti, tengok drama yang tak tutup aurat pun, haram dah hukumnya. Jangan kata, orang kata apa, kita tengok porno. Wanita tak tutup aurat, lelaki tak tutup aurat dalam drama, dalam filem, tak boleh tengok. Orang kata, Ustaz, kerah betul. Dah, itu bukan pandangan saya, itu pandangan ulama-ulama muktabar. Antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi, antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Semua nama-nama ini dirujuk oleh mufti-mufti di Malaysia. Tak usah kata orang luar lah. Mufti-mufti dekat Malaysia ni semua merujuk ulama-ulama tersebut. Takkan saya tak rujuk, maka saya pun merujuk. Bila kita rujuk, baru kita tahu bahawa tengok drama, filem, orang tak tutup aurat pun tak dibenarkan. Haram hukumnya, apatah lagi tonton laman lucah, tonton pornografi. Semua itu membawa kepada pengharaman dan larangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Bagi tahu pada orang lelaki dia, Allah mulakan orang lelaki dulu, sebab orang lelaki ni dia tengok. Dia tengok, dia memahati, dia menonton. Tengok tadi pun 72%. Lelaki menonton laman lucah. Nauzubillah. Kadang-kadang bila tengok balik macam mana boleh ramai sangat tu kan. Saya risau adakah itu di Malaysia saja 72% tu ramai tu. Ataupun ke seluruh dunia ini. Maknanya dalam dunia ni ada 72% dia buat kajian. Itu mungkin satu kajian yang perlu kita lihat dan kita perhalusi. Tapi yang kita nak lihat, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Bagi tahu orang lelaki jaga mata, wa yahfazu furujahum. Sebab bila kita jaga mata, kemaluan kita terjaga. Bayang tuan-tuan, kalau kita tengok kita jaga mata, tutup mata, kita nak berzina, jarang. Selalunya bila kita menonton, kita tengok dengan mata, menyebabkan kegairahan itu berlaku. Satu profesor psikologi, dia buat kajian, mata ini punca kepada perbuatan yang lain. Nak boros dengan mata. Betul tak? Tengok, cantik. Jadi boros. Dia akan mula dengan mata. Sebab Allah kata, jaga mata wahai orang lelaki. Bila kau jaga mata, kemaluan kamu terpelihara. Zalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin.
Bagi tahu juga kepada orang perempuan, jagalah mata-mata mereka juga. Sebab apa? Orang perempuan kalau jaga mata, insya-Allah tidak buat benda-benda yang haram. Begitu juga kalau orang lelaki jaga mata, tidak akan buat benda-benda yang haram. Jadi semua itu perlu kita buat dan kita kaji dan kita lakukan yang terbaik, sebab inilah yang digalakkan dan diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kepada fakta-fakta yang ditulis, yang dikaji oleh pakar-pakar dunia, ya, antaranya Cambridge University, dia buat kajian pada tahun 2013. Dalam 5 orang yang buka kita punya gadget ni, anak muda ke, orang tua ke, lelaki ke, perempuan, buka ni, daripada 5 gadget akan ada 1 gadget buka laman sosial ataupun laman lucah. Nauzubillah. Laman lucah. Sebab bila sebut porno ni, makcik-makcik tak tahu. Ada makcik-makcik kata, apa porno? Porno. Apa benda porno? Terkejut. Pergi kat kedai mamak tanya, apa tu porno? Pening orang. Kata, pakcik kau biar betul, pakcik balik masjid kau tanya porno. Porno ni laman lucah, makcik. Porno ni gambar ataupun filem ataupun kata apa? Ialah benda-benda yang tak baik antara lelaki dan perempuan. Sama ada lelaki dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Wa iyyazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan kena berhati-hati. Kalau daripada 5 gadget, 1 daripada 5 itu akan buka laman lucah. Bagaimana tu tuan-tuan? Macam mana anak kita? Risau, sangat risau. Itu satu kajian yang dibuat di Cambridge University. Satu nisbah yang cukup besar sebenarnya Ustaz. Dan kita bimbang bila mana kita hari ini zaman ataupun para penonton kita duduk di zaman teknologi yang kata-kata dunia di hujung jari, dunia tanpa sepadan, dan cukup mudah untuk anak-anak kita terutamanya terdedah kepada bahaya pornografi ini Ustaz. Dan untuk permulaan Ustaz, kita boleh raikan soalan daripada sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook, Mar WKN, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah sifat malu sudah hilang atau kurangnya pendidikan moral dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini sehingga pornografi boleh dituntun oleh semua golongan usia tanpa had? Tidakkah menjejaskan akhlak seseorang daripada sudut aurat? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jelas. Apabila Nabi SAW sebut man lam yastahi fasna' ma syi't, atau kama qala, sesiapa yang tidak malu dia akan buat apa saja yang dia nak buat. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, puan-puan, kena berhati-hati. Kita pada hari ini di zaman fitnah yang akhir. Maksudnya zaman fitnah yang dahsyat. Anak muda dah tak malu, orang tua dah tak malu. Bahkan sekarang ni tuan-tuan, dia bermula daripada kehidupan kita. Itu sebabnya kita di Malaysia ni alhamdulillah, kita ada JAKIM, kita ada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, kita ada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, kita ada Jabatan Mufti yang sentiasa memantau gerak-geri ataupun segala perkara-perkara yang negara buat, negeri buat. Jadi akan dipantau. Orang Islam akan dipantau, orang bukan Islam juga akan dipantau. Bayangkan tuan-tuan, kalau tidak ada mereka ini. Tak ada JAKIM, tak ada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, tidak ada Jabatan Agama Islam dan Sultan-sultan juga meletakkan bahawa semua urusan agama di bawah baginda, maka semua ini memberikan impak yang sangat positif. Bayangkan kalau tidak ada, pasti hari ini drama-drama mungkin lebih teruk daripada apa yang kita tengok hari ini. Tak ada penasihat nak panel. Nampak tak? Maknanya sekarang ni dah kita kena pantau. Betul. Alhamdulillah hari ini saya melihat satu perubahan dan satu penghijrahan yang cukup baik. Transformasi. Apabila ada anak-anak muda yang jadi pelakon. Betul. Menjadi pelakon ini tuan-tuan, dia tidak salah kalau ikut patuh syariah. Jangan ingat bank saja patuh syariah. Jangan ingatkan pelaburan-pelaburan yang patuh syariah. Lakonan pun kena ada patuh syariah. Drama perlu ada patuh syariah. Filem kena ada patuh syariah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bila saya dijemput oleh beberapa industri untuk menjadi panel syariah untuk diorang punya filem, drama, tuan-tuan, saya pastikan pertama, kalau nak buat filem yang bagus, yang ada kualiti, pastikanlah perempuan itu tutup aurat. Diorang kata, Ustaz, kalau tutup aurat ni Ustaz, kalau tutup aurat ni Ustaz, tak boleh pergi jauh. Saya tanya, berapa juta laku? Berapa juta laku? Ada sahabat kita, Datuk Yusof Haslam. Kita ada Syamsul Yusof, yang mereka ini buat filem, antaranya ialah filem-filem yang tutup aurat daripada awal sampai akhir. Alhamdulillah 40 juta. Meletup. Meletup. Sebab
Yang pergi tengok tu, pertama, ustaz-ustaz pergi tengok. Bawa anak-anak ni. Yelah tak malu nak masuk tu sebab apa? Yang cerita tu dilakonkan dengan tutup aurat, dengan bacaan ayat Quran, dengan bacaan hadis, dengan bacaan doa yang warid daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi nak bawa anak-anak, tengok ini cara nak halau hantu. Ini cara kita nak berinteraksi dengan syaitan, dengan iblis. Jadi nampak orang tengok. Tapi kalau ada yang buka aurat, pakai apa benda tu? Kain sampai sini, dia panggil apa? Berkemban. Berkemban. Ya Allah, dah lama dah. Berkemban. Semua tu, kita pun malu. Anak tengok, kenapa tu? Kita pula malu. Kenapa pula ada cerita ni kan? Jadi maknanya tuan-tuan, tidak berjaya juga. Jadi oleh sebab itu, mulakan daripada drama dan filem kita. Semua pelakon-pelakon disuruhnya pakai tudung. InsyaAllah saya yakin kalau tidak ada seksi-seksi ni, dia tidak akan bawa kepada tempat yang lebih teruk. Kalau tidak, dah mula dengan bila dah seksi sikit, mula pegang-pegang, mula peluk-peluk, lepas peluk-peluk cium-cium. Tuan-tuan, sampai bila kita nak berjaya macam ni? Macam mana kita nak berubah? Macam mana kita nak berhijrah? Adakah itu dinamakan merdeka? Kita nak merdeka ni. Adakah itu dinamakan merdeka? Pemikiran kita masih dijajah, filem kita masih dijajah, drama kita masih dijajah. Oleh sebab itu, kita kena mulakan daripada awal untuk apa? Untuk jaga macam yang disebutkan oleh sahabat kita tadi, ada apabila tidak ada sifat malu. Ya, artis-artis tidak ada sifat malu, penyanyi-penyanyi tidak ada sifat malu, akhirnya semua orang tidak ada malu, akhirnya dia akan buat benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Wallahu a'lam. Nauzubillah min zalik, Ustaz. Satu barah yang kita lihat walaupun nampak tidak berbahaya, tetapi sedikit demi sedikit ibarat api dalam sekam. Betul. Dia memakan sedikit demi sedikit amal kita. Kita bimbang bila mana kita beramal, kita sedekah dan sebagainya, dalam masa yang sama kita masih lagi mengekalkan dosa dan juga maksiat yang kita lakukan. Dan ini merupakan satu perkara yang perlu sama-sama kita halusi dan muhasabah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita juga di Facebook yang bertanya, Zaliha Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Soalannya Ustaz, apakah orang yang sebegini boleh dikatakan kurangnya pendidikan agama? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan da'i dari Kampung Setanggi, Johor Bahru bertanya Ustaz. Kita tidak boleh nak meletakkan satu-satu perkara itu hanya kerana tidak ada agama. Kadang-kadang dengan agama juga akan diuji orang itu. Terpesong. Bila kita pergi buat umrah, masuk umrah itulah dugaan yang paling besar. Padahal orang tengah buat ibadat tu. Lagi kamu dekat dengan Allah, lagi iblis tu akan hantar jenderal-jenderal dia untuk kacau kita. Depan Kaabah bergaduh, depan Kaabah bermaki hamun. Sebab apa? Dekat tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita dalam keadaan beribadat, dalam kata kita melakukan suatu-suatu perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala, masa itulah syaitan akan hantar dia punya ketua-ketua dia. Bayangkan tuan-tuan, orang yang tidak ada agama ni, apatah lagi. Betul tak? Jadi oleh sebab itu, bila kita didik anak-anak kita, generasi kita ini dengan agama, sekurang-kurang dapat mengurangkan golongan yang menonton laman web lucah, gambar-gambar lucah dan sebagainya. Semua ini berpunca pertama tidak ada malu, yang kedua kurangnya pendidikan agama, yang ketiga ada pendidikan agama, ada belajar agama, geng masjid dan geng surau pula tu, tetapi environment tidak membantu dia. Tu sebabnya kalau kita buat kajian, dia perlu ada, ya, bukan saja dalaman tetapi luaran juga. Katakan macam Da'i Anas dengan songkoknya tinggi, dengan bajunya tutup aurat, tapi kena ada datang orang, seorang perempuan dia telanjang depan Da'i. Contohlah Da'i Anas dah tajuk pun porno. Nak bagi faham nak bagi faham orang kampung ni apa benda porno tu. Katakan Da'i pakai serban, pakai songkok balik, pegang tasbih, datang seorang perempuan telanjang. Kau rasa apa akan terjadi? Allah Akbar. Ustaz, tasbih di tangan. Jatuh tasbih. Mula-mula datang seorang, tasbih menggigit. Datang nombor 2, telanjang lagi, jatuh tasbih. Datang nombor 3, telanjang, songkok hilang. Lama-lama tak ada baju bang. Jangan main-main. Sebab itu adalah fitnah. Fitnah apabila kita berhadapan dengan environment yang sebegitu rupa. Jadi oleh sebab itu, saya sangat-sangat bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab kita kat Malaysia ni alhamdulillah, ya, di TV3 sendiri, ya, begitu juga di siaran-siaran TV yang lain sudah ramai pengacara TV tutup aurat satu.
jaga semayang. Lepas tu yang pelakon-pelakonnya tutup auratnya. Alhamdulillah, satu perubahan yang cukup baik. Sebab apa? Sebab kita nak generasi kita ni bukan saja dalaman yang bagus, ada didikan agama yang baik, pendidikan agama yang baik, lepas tu ada amalan agama yang baik, tetapi environment juga membantu dia untuk buat perkara-perkara yang membawa kepada takwa. Itu yang paling penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Kita mengambil juga semangat awal Muharram ni Ustaz, bakal tiba tidak lama lagi. Mudah-mudahan ramai lagi para artis kita, selebriti yang berhijrah Ustaz, mudah-mudahan insya-Allah. Betul. Kadang-kadang ada orang kata bila hijrah ni kita tak boleh nak terlibat dengan industri. Boleh, tak salah. Tak ada ulama yang mengharamkan. Nak jadi pengacara, silakan. Semua itu dibenarkan. Baik kita bercakap benar agar sekurang-kurangnya dai saya, penerbit-penerbit, pengacara-pengacara yang lain bila meninggal nanti sekurang-kurangnya kita dah jawab depan Allah Taala. Terlepas tanggungjawab. Ya Allah, aku dah cakap. Allahu akbar. Dalam TV3 ya Allah. Bukti dah ada Ustaz. Alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dan semestinya Ustaz dan juga para penonton banyak lagi yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan. Saudara terus kekal di rumah dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Tuan-tuan, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini tajuk yang kita bicarakan, yang kita diskusikan dalam bab pengajian fiqh bahaya pornografi cukup menggetarkan jiwa kita kerana kita bimbang sekiranya perkara ini tidak dikawal. Kita bimbang anak-anak muda khususnya yang semakin terdedah kepada dunia tanpa sepadan ataupun teknologi yang cukup canggih pada hari ini. Kita bimbang mereka mudah terdedah kepada bahaya pornografi. Dan kita bawakan masih lagi bersama kita Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif untuk kita bicarakan topik bahaya pornografi. Dan Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook, Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, bahaya pornografi adakah akan merosakkan akhlak dan akan menggelapkan mata hati seseorang itu? Apakah kesan kepada golongan remaja dan dewasa yang ketagih menonton aksi pornografi? Dan yang kedua, adakah golongan kanak-kanak di bawah umur juga turut terlibat dalam pornografi ini? Dan apakah kesannya jika berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan remaja yang masih di alam persekolahan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dua soalan dari sahabat kita, Nur Dahlia Biru di Facebook Ustaz. Okey, satu persoalan yang cukup menarik ya, apabila kita melihat adakah dengan menonton lamawet-lamawet lucah, video-video lucah atau porno ya secara umumnya, adakah ia memberi kesan tak baik kepada akhlak kita? Pertamanya pasti ia akan membawa kesan yang tidak baik. Kerana apa, tuan-tuan dan puan, apabila kajian menunjukkan ya daripada 100%, dia orang buat kajian lebih kurang 28,000 yang Cambridge buat kajian 28,000 yang menonton rancangan pornografi ini ataupun laman lucah ini. Bayangkan daripada 28,000 itu lebih kurang 60%. 60% mereka ini terdedah dengan gangguan seksual. Yang lelaki dia akan pegang sana, pegang sini, bercakap benda-benda yang tak baik. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan hari ini, perempuan pun boleh tahan juga dia punya gangguan dia tu. Patutnya kita pun kena gangguan seksual orang lelaki. Pergi report polis, saya kena gangguan seksual. Terkejut orang, pening kepala. Selalunya orang perempuan kena gangguan seksual. Lelaki pun kena sekarang. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, dia bermula bila dia orang buat kajian, rupanya bermula daripada tontonan. Tengok laman web lucah, tengok gambar-gambar lucah, lepas tu bercakap tentang fizikal. Fizikal orang perempuan tu, fizikal orang lelaki tu, sekarang kan dah tak malu kan. Semua bercakap. Jadi bila benda ini berlaku, kerana apa? Kerana akhlak kita rosak akibat daripada
menonton laman lucah yang tidak baik. Ini kajian ni yang dibuat oleh Cambridge. 28,000. Dan daripada 28,000 itu juga, jawapan yang kedua, daripada 28,000 itu juga menunjukkan bahawa tuan-tuan puan-puan, mereka ini menonton semenjak umur 14 tahun lagi. Lebih kurang daripada 28,000 tu. Ya, tadi daripada 28,000, 60% mereka ini terdedah dengan gangguan seksual. Terdedah dengan akhlak yang tak baik, bercakap tentang benda-benda yang tak elok, tentang bercakap tentang benda yang lucah, ya. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, daripada 28,000, hampir keseluruhannya bermula menonton laman web lucah ini bermula daripada umur 14 tahun lagi. Jadi ini menandakan bahawa budak-budak bawah umur pun boleh terlibat. Tambah-tambah zaman sekarang ni tuan-tuan, main game contoh. Betul. Saya ingatkan main game ni selamat. Saya dulu anak kita ada anak kan. Dai dah ada anak. Ada 2 orang. Alhamdulillah. Sama kita. Macam mana orang lama ada 2, orang baru ada 2. Jadi ini masalah juga. Bayangkan tuan-tuan, apa nama anak saya ni, saya ada 2 orang anak. Anak perempuan, anak lelaki. Jadi bila tengok filem-filem, tengok drama-drama ni, tengok ada benda yang tak berapa saya tak berapa minat. Antaranya jenis bercium-cium. Minta maaf lah. Saya rasa macam geli sikit nak tengok cium-cium ni. Anak kita tengok ada kan. Jadi tak buka TV tu. Walaupun saya ni banyak appear dalam TV, tetapi saya sendiri jarang buka TV. Sebab apa? Sebab benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang anak pun alhamdulillah dia tak berapa minat. Cumanya bila dah tengok anak kesian, dia ni jadi macam tak tengok langsung kan. Mati kutu tak? Mati kutu kesian juga. Jadi pun kita buat apa? Beli PlayStation tu. Main game tu. PS kan ada macam-macam kan. PS4 lah, macam PS5 kan. Jadi kita beli PS. Bila beli PS ni, anak saya yang perempuan lelaki ni pandai main game. Ayah pun tumpang. Ayah tak berapa nak pandai. Ayah malas lah sekarang ni. Dulu kecil-kecil rajin juga. Jadi tapi orang ni pandai, suka main. Dia main-main. Jadi saya beli anak perempuan tu adalah satu mainan apa benda tak yang dia game juga. Dia kejar macam kejar love begitulah. Love sampai satu tu yang terakhir, dia sampai yang terakhir level terakhir. Dia dapat love yang besar. Rupa-rupanya pecah love yang besar tu, keluar perempuan. Bercium juga. La ilaha illallah. Dalam game pun ada cium. Nak bagi tahu benda-benda macam ni kena berhati-hati. Ia semuanya bermula daripada apa yang kita tonton. Daripada kartun sampailah ke filem-filem yang lebih bahaya. Wa'iyadzubillah. Allahu Akbar. Semestinya banyak fatwa-fatwa yang dibahaskan sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, menjurus kepada pengharaman bila mana terlibat secara langsung maupun tidak, semi ataupun secara total pornografi yang tetap haram di sisi Islam itu sendiri. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita juga yang bertanya menerusi Facebook. Fauziatul Maisa bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i serta kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin. Soalannya Ustaz, bagaimanakah peranan media sosial dalam menangani gejala bahaya pornografi terhadap golongan kanak-kanak khasnya dan golongan pra-remaja amnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan kita bimbang Ustaz, hari ini banyak berlaku pedofilia dan sebagainya, nafsu terhadap kanak-kanak. Jadi mungkin merungkai juga persoalan yang diajukan oleh sahabat kita ini Ustaz. Okey, satu perkara yang cukup menarik apabila peranan media sosial ni. Itu sebabnya mak bapak dia kena tengok dan pantau siapakah friend kepada anak-anak. Rakan kepada anak-anak di laman sosial. Kan kita ada follower kan. Betul. Tengok anak kita ni follow siapa, anak kita ni di-follow oleh siapa. Kena pantau. Betul. Perkara pertama tentang laman sosial, pertama mak bapak kena pantau siapa yang anak kita follow, dan siapa yang di-follow oleh anak-anak kita. Yang kedua, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, bukan saja kita pantau. Yang kedua, kita juga kena pastikan yang gambar-gambar yang anak kita upload. Hari ini macam-macam. Upload gambar, lepas tu dia ada Insta live, macam-macam Insta story kan. Dia letak dalam Instagram. Pastikan gambar anak kita walaupun masih kecil. Betul. Pastikan anak kita itu pakaiannya elok dan tutup aurat. Betul. Sopan. Sebab ada yang letak anak kecil lagi, umur baru 14 tahun, umur baru 12 tahun, umur baru 4 tahun. Dah pakai bikini seksi. Agak-agak lah makcik. Weh, kau letak dalam sekarang ni masalah. Betul. Saya pergi pejabat hari tu, saya mula tak tahu. Saya nak pergi pejabat, rakan-rakan kita lah. Ya, dekat
media prima juga dalam konti radio kan. Dia pun cakap dalam tu. Kata berhati-hati kepada ibu bapa sekarang ni ada masalah apabila golongan-golongan tertentu di-upload gambar anak kita yang seksi, kemudian dia orang nak memuaskan nafsu dengan gambar anak-anak kita. Nauzubillah. Saya kata la ilaha illallah. Dah sampai ke situ dah perginya. Jadi itu sebabnya Nabi suruh jaga. Betul. Bahkan dalam fiqh dibincang tentang amrat. Tengok budak lelaki comel. Kalau naik nafsu, maka haram dah tengok budak tu. Dah kena jaga dah budak tu. Jadi maknanya tuan-tuan, yang kedua, letakkan gambar anak-anak kita tu gambar-gambar yang tutup aurat dan sopan mengikut tata susila kita orang Melayu Islam di Malaysia. Ya, yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, pastikan kita ini sentiasa melihat apakah video-video ataupun gambar-gambar yang anak kita ni selalu layari. Itu sangat penting. Betul. Sebab apa sekarang ni, ya dalam Instagram pun dia ada lucah-lucah lah. Betul. Ya Allah, jangan kata anak kita. Saya punya ni. Saya punya ni ustaz tulis kat situ. Ustaz Dr. Izhar. Ya, agamawan kat bawah tu kan. Orang tanya hukum, kita boleh letak ceramah. Boleh kita letak gambar ceramah. Bawah tu, kamu ingin melihat saya tidak berpakaian. Allah Tuhan. Tapi netizen lah, ya, cukup prihatin. Backup. Dia orang backup ramai. Weh, kau silap tempat. Ini ustaz nanti terbakar di panas peti. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, di mana-mana pun dia orang dah mula masuk sekarang. Wa iyyazubillah. Allahu akbar. Dan kita ada pemanggil di talian pada ketika ini, ustaz. Halo, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan juga Dr. Muhammad Izzar Arif. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini doktor ya. Dalam keluarga kita ni kadang ialah kalau kita ni tengok TV ni, tengok cerita di mana-mana lah, di mana-mana drama, sama ada di TV ataupun di video ataupun di YouTube sekalipun Ustaz. Ni doktor, kadang-kadang anak-anak kita tengok juga yang tak eloknya Ustaz. Apabila dia melihat, dia bukan mengambil iktibar yang baik-baik, dia ambil iktibar yang tak baik. Contohnya drama percintaan dan kasih sayang ini doktor. Mereka ni apabila dah dewasa, dia menganggap cinta dan kasih sayang mereka ni lebih tinggi dari segala-galanya, dan berlakulah perkara-perkara yang tak baik, yang tak elok. Bukannya mengambil pengajaran dari yang baik-baik, tapi yang tak baik ni. Jadi ada yang kata nasi lemak buah bidara lah doktor. Sayang selasih yang melurutkan, buang mak buang saudara kerana kasih saya turutkan. Yang ini yang kita tak nak doktor. Jadi soalan saya doktor, bagaimana kita sebagai ibu bapa tak bagi dia tengok kan tak kena juga. Jadi masalah juga kita ketinggalan zaman. Jadi apabila tengok jadi perkara-perkara yang begini rupa. Jadi bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah begini rupa sebagai ibu dan ayah untuk membimbing anak-anak kita menonton TV, menonton menonton pornografi ini semuanya membawa kepada ke arah kebaikan. Itu soalan saya doktor dan Da'i. Terima kasih banyak doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanya soalan yang cukup menarik untuk kita bincangkan, bahaskan mengenai parenting control Ustaz. Kawalan daripada ibu bapa terutamanya terhadap gadget anak-anak pada hari ini dan juga televisyen dan sebagainya Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala ni dia tidak akan menghisap kita apa yang kita mampu. Ibu bapa tanggungjawab dia memberi didikan yang secukupnya. Bagi didikan untuk agama, bagi didikan untuk keduniaan. Maknanya untuk mereka ini berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Itu tanggungjawab ibu bapa semua. Begitu juga apabila nak menonton TV, kita didik mereka. Bila nampak ada orang nak berpeluk sikit, tutup mata. Allah marah. Tutup mata. Allah marah. Allah marah. Ada yang tu Allahu Akbar. Dia takbir depan kita ke, dia bertahmid depan kita, tak kisahlah. Yang penting tutup mata, dia tak tengok. Dah siap belum? Dah. Contoh, dia pula ada pula yang tengok kejap, tengok dah okey dah selesai. Ada. Kalau katakan kita dapat mendidik begitu pun cukup dah. Alhamdulillah. Bakinya kita serah pada Allah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Kita berazam, kita usaha dan bakinya kita tawakal pada Allah Taala. Kita minta ya Allah, tolonglah jaga anak-anak aku ya Allah. Ya Allah, dalam keadaan zaman fitnah ini ya Allah, tolonglah tengok anak aku ini ya Allah, biar dia jaga matanya ya Allah. Bila dia jaga mata ya Allah, dia akan jaga segala-galanya ya Allah. Jadi maknanya kita kena sentiasa bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Nak harap dengan kudrat kita memang tak mampu, tapi kita mintalah dengan Allah yang Maha Esa, yang Maha Kudrah atas segala-galanya. Jadi anak kita itu kita beri didikan, biar dia ambil yang baik-baik daripada filem, daripada drama, positif dalam semua perkara yang dia ambil, dan tolong elakkan daripada
benda-benda yang tidak baik. Maksudnya suruh diorang ni tinggalkan benda yang tak baik, jangan tengok benda-benda yang tak baik, jangan terlibat dengan benda yang tak baik. Sekarang ni macam main game. Betul. Main game apa ni? PUBG ke PUBG? Dia P ke B? PUBG ya. Ha, main tak? Saya tak main tak. Oh, diorang main ni bagus. Dia merangsang otak sebenarnya. Budak ni main game rangsang otak. Tapi kalau dah terlalu jadi apa edited pula, macam terlalu ketagih dengan game ni, jadi penyakit pula. Jadi tuan-tuan, biar dia main game, dia merangsang otak. Sebab dia belajar macam mana nak buat strategi, macam mana nak itu. Bagus. Ya, bagus. Tetapi tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, kena pastikan dia tidak bercakap benda yang tak baik. Sebab saya tengok orang duk main game, duk maki ni. Keluar ayat, ya Allah, budak-budak lagi. Baru sekolah darjah 6, baru tingkatan 1. Tapi dia punya maki dia mengalahkan pakcik pencen. Oh, dahsyat. Dia punya maki, yang ni maki, yang tu maki. Woi, dia maki. Kes je, salah tembak. Tak ambil apa nama, tak ambil peluru. La ilaha illallah. Dah menjadi membawa kepada maki hamun. Dah anak kita dah. Dia terbawa dalam, dia belajar daripada game. Kemudian dia terbawa dalam kehidupan yang realiti. Itu yang sangat bahaya. Jadi dalam isu porno ini juga, kita kena cuba elakkan anak-anak kita daripada terlibat. Tapi kalau katakan mereka terlibat juga, kita dah usaha sekurang-kurangnya kita dah buat yang terbaik, insya-Allah. Tapi kita kena sentiasa dan jangan putus asa untuk terus mendidik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada seluruh ibu dan juga ayah di seluruh dunia dalam mendidik anak-anak. Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Semestinya kita biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif. Kita membicarakan topik yang cukup penting untuk sama-sama kita hayati pada hari ini, iaitu dalam bab fiqh bahaya pornografi. Dan para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800881677 atau hantarkan soalan menerusi aplikasi WhatsApp di 011123364480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Kita sebarkan video Tanyalah Ustaz bermanfaat, jangan video yang bukan Ustaz. Jadi mungkin kita nak teruskan ataupun lanjutkan perbincangan kita pada pagi ini dengan kita raikan soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya. Mas Ripah Nur, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang amat mudah seseorang itu terdedah dan terjebak dalam kancah bahaya pornografi, antaranya media sosial dan penggunaan telefon yang tidak terkawan. Bagaimanakah untuk mengawal diri sendiri daripada terjerumus dalam bahaya pornografi? Adakah ianya bergantung kepada tahap iman seseorang itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah mata hati seseorang itu akan menjadi gelap dan tertutup daripada menerima hidayah seandainya berterusan melayani ketagihan nafsu pornografi? Dan apakah tips dan cara yang terbaik bagi membantu mereka-mereka yang bermujahadah untuk meninggalkan ketagihan pornografi ini, Ustaz? Mohon pencerahan, terima kasih. Dua soalan cukup panjang di situ, Ustaz. Baik, sekarang ini kalau kita lihat soalan pertama berkaitan tentang bagaimana kita nak mengawal diri kita daripada terlibat ataupun ketagih dengan menonton laman lucah ataupun pornografi. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, kenapa kita kena menghadapi dan kita kena elak daripada menonton laman lucah ini? Ya, sebelum kita tak bincang bagaimana nak mengatasi ini, kita kena bagi tahu dulu kepada mereka antara salah satu cara atau kaedah untuk meninggalkan tabiat menonton laman lucah ini
kita kena tahu. Yang pertama, tahu kesan buruk daripada ketagihan laman lucah. Bila saya kaji, saya lihat rupanya tuan-tuan perempuan menonton laman lucah ini pertama dari sudut medicine, dari sudut kajian, dari sudut kajian perubatan, ia melemahkan otak juga. Ini satu kajian yang dibuat Italian Society of Heterology dan Sexuality daripada Itali. Dia orang buat kajian, maksudnya sampai peringkat orang kata apa? Dia boleh melemahkan otak, menjejaskan otak dari banyak aspek lah. Kelemahan. Maka benarlah bila sebut kaji macam tu, kita balik pada Imam Syafi'i dalam satu syair dia, syakautu 'ala al-waqi' ala su'i hifzi fa arsyadani 'ala tarkil ma'asi. Bila Imam Syafi'i ni dia rasa macam lemah sikit dia punya ingatan. Orang yang hafal, yang suka menghafal, dia akan dapat rasa tau. Ingatan kita lemah. Kita yang hafal Quran ni kita akan dapat rasa macam banyak lupa ni. Dia akan dapat insting dia. Bayangkan Imam Syafi'i dia rasa lemah ingatan dia tu. Kalau ikut dalam manaqib Asy-Syafi'iyah, Asy-Syafi'i, bila Imam Syafi'i ni kalau dia baca yang belah muka surat kanan, dia kena tutup yang belah kiri. Kalau tak dia hafal semua. Dia macam photostat habis dah. Sampai peringkat tu. Satu hari dia rasa lemah ingatan dia. Dia jumpa dengan Imam Waqi', guru kepada Imam Syafi'i. Syakautu 'ala al-waqi' ala su'i hifzi. Ingatan aku agak tak berapa nak bagus. Maka Imam Waqi' tanya, kau ada buat maksiat ke? Tak ada, aku tak ada buat maksiat. Aku ternampak saja betis ni bawah perempuan punya betis ternampak. Ternampak, bukan sengaja nampak. Ternampak. Maka fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Maka pesan Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, tolong tinggalkan maksiat. Sebab melihat itu maksiat. Zina mata melihat benda-benda yang tak baik, itu baru tertengok. Imam Syafi'i dah dapat rasa. Maka benarlah satu kajian medicine Itali ini menunjukkan bahawa ia memberi kesan buruk kepada pemikiran ataupun akal ataupun otak seseorang. Bayangkan, itu yang pertama, kesan buruk yang pertama. Kesan buruk yang kedua, kata Profesor Carlo Foresta. Sekarang ni kita bawa kajian-kajian. Profesor urologi UC of Padua, Itali. Ni banyak Itali buat kajian ni. 70% orang muda yang suka menonton laman lucah mempunyai masalah seksual. Allahu Akbar. Kita kaji lagi. Cambridge University dia tunjukkan pada 2013 orang yang mempunyai masalah seksual ini akibat daripada menonton laman lucah, dia tidak terangsang untuk melakukan hubungan suami isteri secara nyata. Sebab dia tak nampak isteri dah. Tengok dalam laman sosial tu gambar semua cantik-cantik. Ya, lepas tu tengok yang muka hakiki dia lain pula. Dia kata, kenapa lain warnanya? Dah jadi benda lain. Na'udzubillah. Itu nombor 3. Nombor 4, menjadi kasar. 41% kajian menunjukkan bahawa ia menjadi kasar. Orang yang melakukan yang suka menonton laman lucah ini, dia melakukan hubungan suami isteri dengan kaedah yang tidak betul. Yang bercanggah dari sudut Islam. Meliwat isterinya. Zalim. Liwat isterinya menggunakan kaedah yang bahaya, na'udzubillah. Ada yang makan pil kuda. Dia dah sepatutnya tak boleh makan pil kuda. Umur dah 69. Makan pil kuda, wabillahi taufik, bertemu malaikat terus. Bayangkan, tak betul. Betul tak? Benda-benda tu kan tak betul, tak bagus. Jadi oleh sebab itu kesan buruk. Itu yang pertama. Dia kena tahu kesan buruk daripada menonton laman lucah. Nombor 2, dia kena buat apa? Dia kena sentiasa menyibukkan diri dia dengan benda-benda yang tak baik. Contoh, pegang dah gadget ni, nak tengok. Contoh, nak tengok gadget ni. Tukar terus. Buka ceramah agama. Terus insaf. Tengah membara ni, dia buka ceramah agama. Buka video azab kubur, Ustaz. Azab kubur kan. Habis wabillahi taufik. Jadi itu insaf. Sibukkan dengan benda-benda yang lebih baik. Nombor 3, bersahabat dengan orang-orang yang bukan kaki pornografi. Itu paling penting. Kalau tidak, kita akan jadi rosak. Nombor 4, yang Nabi sarankan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kahwin. Ada isteri, ada suami, dah jangan duk tengok benda-benda yang tengok suami awak, tengok isteri awak. Dah jangan duk pening-pening. Itu sebab kita kat rumah janganlah semua nak tutup aurat. Dekat luar tak tutup aurat, dalam rumah tutup aurat pula. Agak-agak lah kan. Pakai seksi-seksi kat rumah biar suami kita tengok. Pakai seksa-seksa kat rumah biar isteri kita tengok. Orang lelaki seksa, orang perempuan seksi. Jadi kita kena buat semua itu agar suami kita, isteri kita tidak tengok benda-benda yang tak baik. Rupa-rupanya orang perempuan pun tengok juga benda ni. Baru kita buat kajian.
Yang kelima, yang terakhir ni, untuk elak dia punya kesan macam mana nak elak, tuan-tuan dan puan, pastikan kita sentiasa berpuasa kalau kita jenis yang bernafsu. Satu kajian juga menunjukkan bahawa di Malaysia, elakkan daripada pemakanan-pemakanan yang boleh membawa merangsang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Nafsu lah, makan tongkat Ali banyak-banyak. Janganlah kau makan tongkat Ali, isteri tak ada lagi. Dengan Ali-Ali kau sapu kan. Jadi janganlah buat benda yang tak baik itu. Itu yang pertama, soalan pertama. Soalan kedua benda ni banyak. Soalan kedua kita akan jawab selepas ni kerana kita ada pemanggil di talian pada ketika ini, Ustaz. InsyaAllah di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan tuan. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya. Pokok pangkal pada saya lah, pokok pangkalnya hati. Soalan saya, perlukah kita hadiahkan atau biarkan anak-anak kita yang kecil ini diberikan handphone atau laptop melayari yang bukan-bukan ni? Kerana kita sebelum nasi jadi bubur, orang kata, kadang-kadang umur 12-13 tahun kanak-kanak perempuan ni dah mengandung dan sebagainya. Ini yang jadi masalah. Minta pandangan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed Abdullah dari Seremban yang bertanya tentang kebimbangan yang disuarakan terhadap teknologi yang kita mungkin hadiahkan kepada anak. Apakah realistik pada hari ini, Ustaz? Boleh ke berkesan? Sebab hari ini pendidikan pun kita tengok banyak berkisar kepada dunia di hujung jari, online dan sebagainya dalam talian. Jadi mungkin ada kawalan-kawalan kendiri yang mungkin boleh dilakukan sebagai seorang ibu dan saya melihat beginilah, Dai. Sahabat kita yang bertanya daripada Seremban. Kita tidak boleh menyalahkan teknologi. Betul. Ya, tak boleh salahkan kereta disebabkan banyak banyak berlakunya kemalangan. Kita tak boleh nak marahkan dadah. Dia disebabkan dadah itu ramai penagih dadah, akhirnya kita nak haramkan semua ubat-ubat yang ada dadah. Tak boleh. Sebenarnya dia balik kepada pendidikan. Betul. Dia balik kepada bagaimana environment itu diwujudkan. Betul. Ya, itu sebabnya kita kena wujudkan macam tuan di Seremban, di Negeri Sembilan sebenarnya kena wujudkan environment orang kata apa? Environment yang Islamik, environment yang madani. Yes, madani ni yang cantik kehidupannya. Macam kami di Bandar Baru Bangi, macam saya di UKM kan, kita nak cuba jadikan Bandar Baru Bangi itu bandar ilmu. Biar ilmu bukan saja hebat di masjid, tetapi hebat juga di surau-surau, hebat juga di dataran, hebat juga dekat tempat orang kata apa, tempat awam, ya, tanpa rekreasi, berlari dan sebagainya. Semua itu kita jadikan environment ilmu. Maknanya di mana-mana kita akan dapat ilmu. Ada program itu, program ini, macam-macam. Sayangi kucing, itu ilmu. Jadi samalah juga macam kita nak bagi anak-anak kita gadget. Gadget ini perlu ada ilmu. Zaman sekarang ni pula anak-anak kita tidak akan dapat belajar tanpa gadget. Musim PKP, musim PKPP. Saya dekat UC mengajar sekarang ni semua online. Kalau tak ada benda Allah ni, tak belajar anak kita. Tak lulus PSA. Betul. Sebab PSA pun pakai online. Keciciran. Perlukan benda ni. Anak saya nak ambil SPM. Tahu ni? Doalah tuan-tuan. Ni anak saya ni, orang kata apa, SPM COVID dia panggil ni. Ya Allah ya Tuhan. Kesian dia orang belajar online. Bengkak mata tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu, kita yang patut mendidik mereka. Berikan didikan kepada mereka. Betul. Sebab itu Nabi kata apa? Aku tak tinggalkan pada kamu kecuali dua benda. Pertama Al-Quran dan sunnah dan amalan yang Nabi SAW baca. Selain daripada itu, dibalik kepada iman kita, iman anak-anak kita. Jadi insya-Allah kalau kita usaha, kita akan berjaya. Insya-Allah saya yakin benda itu akan dapat membantu sekurang-kurangnya. Kalau tak bagi gadget, anak kita akan ketinggalan. Tetapi kalau kita bagi, kita kena pantau, kita kena didik mereka dengan agama, kita kena pastikan anak-anak kita itu sentiasa buat benda-benda yang boleh memberi manfaat, bukannya mendatangkan kemudaratan. Wallahu alam. Dan Ustaz, berbalik kepada persoalan sahabat kita di Facebook sebentar tadi, yang kedua tentang tadi Ustaz dah sebut tentang bagaimana cara ataupun kaedah untuk kita mengelak. Tetapi ditanya tentang masalah mata hati seseorang itu apakah akan menjadi gelap seandainya berterusan terjerumus ke dalam kancah ni, Ustaz? Kajian yang dibuat oleh Cambridge juga menunjukkan bahawa orang yang selalu menonton laman web lucah ini akan menyebabkan pemikiran dia semuanya benda yang tak baik. Dia tengok dai, dia tafsir benda yang tak baik. Tengok orang tu, dia akan tafsir benda yang tak baik. Bila dia bercakap, dia akan bercakap benda-benda yang tak baik. Maknanya dia akan merosakkan mata hati dan mata pemikiran kita.
Orang yang suka bercakap benda, melihat benda baik, membaca benda baik, dia akan menzahirkan benda yang baik. Allah. Tapi apabila kita melihat benda yang tak baik, dia akan menzahir dan menonjolkan benda yang tak baik. Oleh sebab itu, mata hati akan rosak apabila mata hakiki kita digunakan pada tempat yang tak betul. Oleh sebab itu Nabi sebut, fa innal aina tazni. Mata ni akan melakukan zina. Zina mata an-nazar, iaitu melihat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita, terutamanya khusus kepada mereka Ustaz yang sedang bermujahadah untuk keluar daripada kepompong masalah ketagihan ni Ustaz. Ya. Dan sebenarnya ia merupakan satu macam barah Ustaz. Kalau kita tak kawal, kalau kita tak kekang, ia merupakan satu perkara yang cukup berbahaya. Dan sedikit Ustaz daripada sahabat kita yang bertanya menerusi WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang cukup pendek, apakah ada implikasi undang-undang dalam mencegah pornografi Ustaz? Syukran. Kata tadi Ustaz dah sebut tentang kawalan daripada ibu bapa, parenting dan sebagainya. Ada software yang dibuat untuk ibu bapa pantau aktiviti anak-anak menggunakan talian, aplikasi dalam talian. Mungkin ada implikasi undang-undang dalam mencegah masalah pornografi ni Ustaz? Ya, kerajaan kita di Malaysia alhamdulillah sedang mengawal SKMM mengawal laman web lucah ini dan cuba memastikan benda itu tak dapat diakses oleh rakyat Malaysia. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita kena faham teknologi ni dia cepat. Advance. Hari ni keluar virus antivirus, esok keluar virus baru. Hari ni antivirus, esok baru. Tak sempat guna lagi antivirus yang baru keluar tu. Nak bagi tahu tuan-tuan, dia sangat cepat. Betul. Jadi kita ni jangan mengharap sangat daripada undang-undang yang sedia ada. Undang-undang memang ada. Memang kerajaan kita khususnya di Malaysia, SKMM dan juga Kementerian komunikasi dan sebagainya sentiasa mengawal selia perkara ini. Bahkan kita ada juga orang kata akta mengenai gangguan seksual dan sebagainya. Semua tu ada. Ya, nak mengekang daripada kita buat benda-benda yang tak baik. Tetapi ia berbalik kepada kita juga. Kalau kita mencari, kita akan dapat. Betul. Kita korek untuk dapatkan maklumat-maklumat itu, kita akan dapat. Jadi oleh sebab itu perlunya kita mempunyai ilmu, perlunya kita mempunyai azam untuk jadi yang terbaik, dan yang ketiga perlu mempunyai KPI untuk dapat melakukan benda-benda yang boleh mendatangkan manfaat, bukannya mendatangkan kemudaratan. Itu sangat penting. Ya, kalau tidak kita akan jauh ketinggalan dan kita akan terlibat dengan benda-benda yang terlarang ini. Saya tertarik bila mana Ustaz sebut tadi tentang bagaimana teknologi ini perlu kita raikan, iaitu dalam keadaan kita teknologi ini untuk diurus, bukan untuk dihapus Ustaz, kerana banyak manfaat dan juga kebaikan. Dan berikutnya Ustaz, kalau kita boleh raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya juga di Facebook, Baizur Mazlan. Assalamualaikum Na'i dan Ustaz serta kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, adakah seseorang yang ketagihan pornografi ini satu penyakit dan perlu mendapatkan rawatan Ustaz? Bagaimana cara rawatan yang disyorkan menurut perspektif Islam? Mohon pencerahan. Terima kasih. Cukup cantik. Orang yang ketagih pornografi ini, kajian membuktikan mereka ini sama macam ketagih dadah. Allahu Akbar. Orang yang ketagih dadah, dia kena pergi buat rawatan. Orang yang ketagih laman web lucah ini, dia perlu buat rawatan sebab kesan dia buruk. Betul. Kesannya dia akan buat benda-benda yang tak baik. Antaranya berzina. Allahu Akbar. Yang kedua, dia akan meliwat. Dia belajar liwat. Ada kes yang kita jumpa. Sebab saya pendidik dan penyelidik. So kita buat kajian, kita jumpalah ada yang yang pernah meliwat, diliwat. Tanya peliwat ni, tanya macam mana kau belajar meliwat ni? Muda lagi, umur 18-19 tahun. Mana kau belajar meliwat ni? Kau tahu kat mana? Oh, belajar daripada laman web lucah. Laman web lucah ni macam-macam sebab mereka buat tu dia tidak ada SOP. Oh, SOP juga. Lepas tu dia tidak ada penasihat syariah. Memang tak akan ada lah. Kalau ada, tak akan jadilah filem tu. Tapi dia buat tu semua tu tak betul. Haram di sisi Islam. Bayangkan dia orang belajar, dia kesan dia sangat buruk. Nombor 3, hubungan suami isteri memang rosak. Rosak sebab apa? Dia tidak ada nafsu dengan isteri dia dan dia tidak ada nafsu pada suami dia. Sebab suami dia tak sama yang macam dalam filem yang dia tengok. Jadi semua tu akan merosakkan keadaan. Na'udzubillah. Yang perempuan akan terlibat dengan lesbian. Jadi macam mana nak buat? Kita kena jumpa pakar psikologi.
jumpa mereka ni doktor. Betul. Kalau pergi jumpa doktor dekat macam saya dekat UKM, kita ada PPUKM kan. Nak pergi jumpa doktor-doktor gitu nanti kan dia pedahnya kita. Dia adalah doktor pakar psikologi, dia ada pakar-pakar bidang-bidang. Jumpa saya bidang agama. Ya, kita jumpa pakar psikologi. Di UKM, di Fakulti Pengajian Islam, di Fakulti Sains Sosial, kita ada pakar-pakar psikologi yang diorang ni boleh bantu. Betul. Dia akan dengar masalah kita, dia akan ajar kita macam mana nak tinggalkan benda ni. Jadi datanglah ke UKM, kita akan bantu mereka. Gitu. Datuk Ustaz Izzah sentiasa ada 24 jam Ustaz untuk membantu mereka-mereka yang bermujahadah untuk keluar, insya-Allah. Dan bila mana Ustaz sebut tentang kecelaruan yang berlaku akibat bahaya pornografi juga menyebabkan keharmonian rumah tangga juga terjejas, dan banyak lagi sebenarnya Ustaz yang akan kita bicarakan tentang mudarat dan juga kesan buruk pornografi ni Ustaz. Kita nak berehat seketika, saudara, biasakan kehidupan normal baharu. Dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama ada anda menonton kami menerusi TV3 maupun TV9, terus kekal setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Dan masih lagi kita membicarakan topik fiqh bahaya pornografi. Kita bersama yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif. Dan bagi anda yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011 1233 6480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan tentang bahaya pornografi ini menerusi paparan video yang kita sediakan ini. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Isa ada persoalan di hati. Sekarang ni kalau kita tengok makin banyak transgender yang menyelah atau menunjukkan diri di dalam sosial media. Soalan dari Isa, apakah hukumnya kita lelaki apabila kita melihat aurat transgender? Maksudnya aurat lelaki juga tu. Kan banyak Ustaz sekarang ni pakai seksi-seksi post sosial media, padahal jantina sama macam mana tu? Allahu Akbar. Terima kasih kepada saudara Isay, sahabat kita yang bertanya satu perkara yang nampak macam lucu Ustaz, tapi itulah hakikat pada hari ini. Kita berhadapan dengan dunia yang cukup pelik sebenarnya Ustaz. Kadang-kadang kita tengok macam perempuan, rupanya lelaki Ustaz, transgender. Ini bergelik sakan dan sebagainya, ini merupakan satu perkara yang juga barah sebenarnya Ustaz. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Terima kasih kepada Isay yang bertanya. Saya harap Isay tak tengok lah. Ya, sebab apa benda tu kita kena faham ya. Kita ni bukan saja dengan kata transgender. Tidak boleh kita melihat kepada aurat orang lain. Allah. Lelaki dengan lelaki. Aurat lelaki dengan lelaki pusat sampai lutut. Haram saya tengok aurat orang lelaki daripada pusat sampai lutut. Aurat orang lelaki dengan perempuan. Maknanya orang perempuan dengan lelaki satu tubuhnya kecuali muka dan pergelangan tangan saja. Itu aurat orang lelaki, orang perempuan dengan orang lelaki yang bukan mahram dia. Maknanya saya tak boleh tengok kecuali muka dia. Muka pun saya tak boleh nak bayangkan benda pelik-pelik. Kalau orang yang suka tengok pornografi, hanya mula dia tengok, uish, besar betul hidung ni. Ke situ pergi. Habis tu kaji semua. Jadi itu semua haram. Betul. Yang ketiga, orang lelaki dengan orang perempuan. Orang perempuan nak tengok orang lelaki pusat sampai lutut. Tu pun disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kalaulah orang lelaki itu dia pakai lengan pendek, nampak bulu-bulu di tangan, ini bahagian tangan jangan kata tempat lain, dada tu saya cakap lah. Ya, bahagian tangan ini menyebabkan ramai lelaki, orang perempuan, ramai orang perempuan terangsang bila melihat orang lelaki tersebut
Siap bagi tahu lagi dai. Ada 7 orang perempuan tengok dai semua bernafsu semua. Allahu akbar. Hantuk kepala kat dinding kerana tak tahan tengok kehandsomean dai Anas. Maka wajib dai Anas, kata para ulama, antaranya dalam kitab tersebut dia kata wajib tutup sampai ke tangan ni. Sebab apa? Menampakkan aurat menyebabkan kepada mudarat. Tapi kalau tak ada tak apa. Sebab aurat orang lelaki asasnya pusat sampai lutut. Tetapi kalau membawa kepada kemudaratan, membawa kepada syahwat, membawa kepada zina, wajib tutup semua. Kena tahu keadaan macam mana. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan perempuan, kalau kita nak tengok aurat transgender pun sama juga. Lagilah tak dibenarkan. Sebab dia punya anggota tubuh tu dah macam perempuan. Muka dia dah macam perempuan. Dia lelaki. Walaupun kita tahu golongan-golongan ini yang menukar anggota badan dia daripada lelaki kepada perempuan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam hadis, bukan saya cakap tuan-tuan. Jangan pula marah pula makcik-makcik kat luar sana, pakcik-pakcik kat luar sana. Tapi yang cakap ini adalah Nabi SAW yang menjanjikan laknat kepada golongan ini. Jangan cakap kata nak tengok Isyak. Kita pegang pun tak boleh. Tahu katakan dai Anas, tukar jadi Anissa. Contoh. Boleh tak saya nak pegang Anissa? Anissa pula. Anis. Anas. Tak boleh. Sebab apa? Dia dikira sebagai hukum amrat. Tak boleh sentuh dia, tak boleh bersalam dengan dia, tak boleh kita nak peluk dia. Sebab apa? Dah dia ni antara lelaki dan perempuan, orang kata apa, dah menyebabkan kekeliruan, bawa pada fitnah dan sebagainya. Saya ada pengalaman ni, Dai. Ada masa ke? Boleh, Ustaz. Cerita ni cerita betul, bukan tipu-tipu punya main cerita. Ini cerita berlaku kat saya ni. Real kan? Real. Suatu hari, saya masa tu, ni cerita 10 tahun yang lepas. Ya, saya, tuan-tuan perempuan, pergi dekat Sunway Pyramid. Kita lalu kat situ lah. Kebetulan masa tu isteri pesan kat saya beli barang. Jadi saya pun singgah kat situ, kan situ ada kedai kan. Saya pun berhenti pergi kat Sunway tu, parking kat belakang sikit lah. Jadi saya pun berjalan pergi. Jadi bila kita pergi tu, alhamdulillah bila masuk ke beli barang, saya pun keluar. Masa nak balik tu, kita selalu kat luar tu, saya cuba masa kita tak pakailah kopiah, tak pakai songkok, pakai spek hitam. Sebab kalau boleh tak nak bagi, kalau dia lambat orang nak bergambar lah apa semua kan. Masa tu kita baru nak naik, masa tu tengah naik kan. Jadi akhirnya bila sampai dekat kawasan kereta tu, bunyi seorang suara. Ustaz. Saya tu masa tu tuan-tuan nampak kat belakang, kata tengok perempuan seksi. Berlari bawa beg besar ni nak kejar jumpa, nak cari saya. Saya pun takutlah kita sebab tak ada orang masa tu. Bayangkan kereta tu tak payah saya tekan dia tu buka pintu. Saya cocok juga. Jadi kita kelang kabut dengan perempuan kat belakang ni. Bimbang. Rupa-rupanya dia datang, Ustaz. Saya buat, ya. Apa cerita? Ya Allah, mak saya suka dekat Ustaz punya ceramah. Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz. Lepas tu saya suka tengok Ustaz ceramah masa tu. Dalam TV. Banyak saya belajar tentang hukum hakam. Lepas tu dia hulur tangan. Saya kata, minta maaf. Minta maaf. Saya ada wuduk. Saya tak boleh nak salah dengan orang. Saya tak boleh salah dengan perempuan. Minta maaf. Saya ada wuduk, batal wuduk saya. Wah, I know. Saya tahu dah Ustaz mesti cakap macam tu. Dia buka beg dia yang besar tu, dia buka ada purse dia buka purse, dia bagi kat saya. IC. Buka IC, tengok Hasanuddin. Ya Allah. Kata dia apa pula Hasanuddin? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia tu lelaki. Nak berubah jadi dia lelaki jadi perempuan. Dia dalam proses nak berubah. Dia nak ambil gambar dengan selfie dengan saya tak bohong. Saya kata bukan tak nak. Walaupun saya tahu awak lelaki, saya tahu awak ni, orang kata apa, memang betul-betul lelaki, cuma berubah je. Saya tak boleh nak salam dengan awak, tak boleh nak peluk dengan awak, tak boleh ambil selfie pun dengan awak. Sebab apa? Sebab pertama, fitnah. Nombor 2, benda itu tidak baik. Bahkan dia sama hukum dengan amrat, seperti mana disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqh Al-Islami. Jadi oleh sebab itu, saya minta maaf. Alhamdulillah, saya pun bagi nombor peribadi saya kat dia. Selepas beberapa bulan dia datang ke UKM, jumpa saya. Sekarang dia alhamdulillah dah taubat dah. Dah berubah banyak, dah ada bisnes sendiri dah. Potong rambut pendek, ketuk pintu bilik saya. Saya pun siapa ingatkan nak jual takaful ke apa benda. Tak saya tak nak jual, tak nak beli apa-apa. Rupanya dia kata, Ustaz ni Hasanuddin. Terkejut saya, sudah berubah.
Jadi kita kena berdakwah, ajak orang berubah. Tapi orang tu mestilah dia nak betul-betul berubah. Jangan cari publicity saja. Jadi oleh sebab itu kita jangan ambil enteng bahawa dengan golongan-golongan transgender ni pun kita tak boleh nak tengok aurat mereka. Tak boleh sentuh pun mereka. Sebab apa? Untuk elak daripada fitnah dan jaga iman kita. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, Ustaz dah 2-3 kali sebut tentang amrod. Mungkin ada sedikit penjelasan siapakah golongan amrod itu, merujuk pada siapa, Ustaz? Sedikit, Ustaz. Amrod adalah golongan lelaki, anak budak lelaki yang comel. Comel. Macam Anas. Comel. Contoh lah comelnya. Jadi kita pegang tu bernafsu kita. Kita lelaki pegang tu jadi bernafsu. Maka itu dipanggil lelaki amrod. Itu sebabnya kita kena, orang lelaki kena ada janggut, orang lelaki kena nampak jantannya, jangan nampak macam perempuan pula. Lembut sangat. Perwatakan mesti kena lelaki. Sebab orang lelaki kena belajar main pedang, orang lelaki kena main kuda, orang lelaki ni tak, orang perempuan main kuda, lelaki buat apa? Buat kerja perempuan. Tak ada, orang lelaki urut kaki. Tak boleh lagi tu. Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena buat sesuatu kelakian. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, didik anak kamu dengan keberanian. Jangan belikan anak patung wanita kat budak. Tak boleh. Dia teringat anak perempuan tak? Jangan, tak boleh. Jadi kita kena pastikan anak kita tu betul-betul menjadi lelaki. Kita kena usaha. Biar dia main bola tak apa. Anak kita dah terbalik-balik main bola. Sekejap cabut kaki, kejap cabut jari. Tak apa, itulah lelaki. Kalau perempuan, ajar dia masak. Ini tak. Perempuan pergi, orang kata apa, pergi buat kerja keras. Jadi itu jadi lelaki tu, jadi tomboy dan macam-macam lagi. Itu semua tu tak dibenarkan oleh Islam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan semangat dan juga jalan keluar kepada terutamanya mereka-mereka yang sedang bermujahadah untuk melawan kepada diri sendiri, terutamanya nafsu yang jahat ni, Ustaz. Betul. Satu benda saya nak jelas. Baru saya nampak 2 hari lepas. Dekat satu mall yang besar. Perempuan dengan perempuan berpeluk-pelukan macam kekasih. Pelik saya. Tapi yang perempuan seorang lagi tu, dia macam lelaki. Dia tomboy. Saya cuba tanya kawan-kawan yang pakar psikologi macam mana dia orang menjadi, patutlah fatwa haramkan semua ni. Sebab apa? Bukan fatwa saja haram, memang Nabi pun haramkan. Rupanya orang perempuan yang nak jadi lelaki ni, yang dinamakan tomboy, dia akan pakai baju ketat. Baju ketat tu maksud yang dalam tu dia tak nak bagi nampak aset dia. Yang atas tu dia tutup rapat ke bawah. Jadi dia ni jadi macam lelaki, potong rambut macam lelaki, sembang macam lelaki, aku sayang sama kau. Tapi dia perempuan. Jadi ada perempuan dengan perempuan berkasih sayang. Na'udzubillah. Ini dipanggil akhirnya membawa kepada bukan saja liwat, membawa kepada lesbian. Mana dia orang belajar semua ni? Semua ni belajar daripada pornografi. Itu kajian dia orang belajar daripada pornografi. Kebimbangan yang sangat-sangat besar yang perlu kita sama-sama ambil cakna topik yang kita bicarakan, bahaya pornografi. Dan berikutnya, Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Hashim Yahya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, apakah hukumnya melihat pornografi yang terbuka aurat? Memang pornografi itu terbuka aurat, Ustaz. Bukankah aurat itu kita tidak lihat secara langsung? Dan yang kedua, Ustaz, ada yang menjadikan pornografi itu sebagai penggalak dalam hubungan kelamin suami isteri kerana mereka mendapat kemanisan hubungan mulai tawar, mendapati kemanisan hubungan mulai tawar serta kegairahan semakin gersang. Hanya dengan cara itu mereka berjaya memupuk kesuburan hubungan suami isteri. Mohon pencerahan. Terima kasih, Ustaz. Soalan yang cukup pelik tetapi realiti yang berlaku. Bagus soalan ni. Saya suka soalan-soalan macam ni. Pertama sekali, apa hukum melihat pornografi itu, laman lucah itu atau video lucah, melihat aurat orang itu? Memang hukumnya haram. Melihat aurat orang lelaki atau perempuan yang bukan mahram, hukumnya haram dan Nabi tak membenarkan. Jadi tengok laman lucah ini, kita dah terdedah dengan aurat dan hukumnya berdosa dan haram dan tidak dibenarkan. Yang berlakon pun berdosa, yang menonton pun berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, ada pula yang kata, Ustaz, saya ni sebenarnya tengok porno ni jarang-jarang, Ustaz, sebulan sekali je. Apa pasal hang tengok? Saya nak belajar, Ustaz. Bang, tak payah nak belajar sangatlah, bang. Kau pergi belajar Quran tu. Quran tak nak belajar. Ya, baca Quran pun ya takak fi qiraati. Asa apa ni, abasawadlah tu baca lain dah. Asaqa, asaba, macam-macam bunyi. Jadi tuan-tuan, yang itu kau nak belajar. Itu tak betul. Belajar benda itu dia fitrah. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah.
Tak payahlah kamu ni nak belajar benda-benda yang pelik-pelik macam tu. Benda tu cukup dengan membaca dan tak perlu tengok kaedah-kaedah yang diajar oleh musuh-musuh Islam. Barat ajar benda-benda pelik ni jangan duk tengok. Jadi benda tu bukan untuk belajar dan tak boleh pun kita gunakan untuk mengeratkan silaturahmi ataupun hubungan kasih sayang antara suami dan isteri. Dia kata, Ustaz, saya dah hambalah dengan isteri saya ataupun saya dah hambalah dengan suami saya. Jadi saya kena tengok laman lucah ni untuk nafsu. Maknanya kamu bernafsu sebab tengok orang lain. Betul. Bukan tengok isteri kamu, bukan tengok suami kamu. Ini yang disifatkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebagai zina dalam melakukan hubungan sesama pasangan. Bayangkan dinamakan zina juga. Sebab apa? Engkau bayangkan dia bukan saja tengok laman sosial, laman lucah. Dia bayangkan pasangan dia tu orang lain. Betul. Maka itu dimanggilkan zina juga, tapi zina yang tak dikenakan hudud, tak dikenakan rejam, tak dikenakan sebat 100 kali. Maknanya sampai peringkat tu. Oleh demikian tuan-tuan, tak laman lucah difatwakan, bahkan ulama-ulama semuanya bersependapat tidak boleh digunakan untuk menaikkan nafsu suami isteri, merangsang suami isteri. Yang kedua, tidak boleh juga untuk belajar kaedah-kaedah melakukan seks. Sebab seks ini dia normal. Fitrah. Kucing tak belajar pun, tak tengok pun porno. Alhamdulillah tengok anaknya beriuk, berlambak-lambak kita tengok anak dia keluar. Mana dia belajar? Fitrah. Jadi oleh sebab itu jangan pandai-pandai kita nak buat benda hukum sendiri. Tak apa, niat kita belajar, balik kepada niat. Kalau gitu kita tak payah tangkaplah Zoro, tak payah tangkaplah perompak-perompak itu, sebab niat dia nak bantu orang susah. Keluarga kat kampung susah, jadi dia rompak bank. Jangan tangkaplah, dia tu orang baik. Tak betul. Dia cara nak dapat tu salah. Jadi jangan kita nak menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan haramkan juga benda yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ya, matlamat tidak menghalalkan cara. Saya teringat dulu pernah satu ketika tular juga perbincangan hangat antara penganalisis dan juga pemerhati mengatakan bahawa perlu kepada pendidikan seks terutamanya di sekolah bagi pendedahan kepada anak-anak supaya tahu had-had batasan yang boleh disentuh, anggota yang tidak boleh disentuh. Apakah perkara ini wajar diteruskan ataupun pendidikan seks ni satu fitrah semula jadilah, dah tak perlu diajar sedikit? Dia pendidikan seks ni perlu di sekolah. Sebenarnya bila kita belajar biologi memang ada pendidikan seks. Isteri saya dulu sebelum dia di pensyarah, dia guru biologi. Dia mengajar budak-budak perempuan, budak-budak lelaki dan sekolah, budak-budak lelaki di sekolah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bagaimana hubungan itu boleh berlaku, macam mana nafsu itu boleh naik, boleh terangsang, macam mana air mani lelaki, air mani perempuan bila bercampur akan jadi apa, semua baby tu macam mana jadi. Itu biologi. Kena belajar. Tapi masalahnya yang tak boleh mengajar benda yang pelik-pelik. Itu tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, pendidikan di sekolah ini memang ditapis. Betul tak? Silibus dia ditapis. Macam mana bentuk kemaluan lelaki, macam mana bentuk perempuan. Itu memang kena belajar. Itu kan sains hayat. Betul tak? Jadi dia kena belajar. Cuma dia kena tapislah yang mana boleh, yang mana tidak. Sampaikan isteri saya pernah cakap, dia kata masa dia mengajar tingkatan berapa, masa tingkatan 2 ke 3. Tanya, tahu tak macam mana untuk elak daripada berlakunya persenyawaan kandungan ni? Pakai kondom. Bayangkan budak tingkatan 2 semua cakap jawab kondom. Semangat. Ramai-ramai bersemangat macam merdeka. Merdeka. Kondom. Terkejut isteri saya. Lepas tu ada pula yang cakap, cikgu, kondom ada macam-macam perisa. Pula dah. Cikgu pun tak tahu. Cikgu balik cakap kat saya. Saya pun tak tahu. Jadi tahu. Rupanya ada perisa banana, ada perisa itu. Na'udzubillah. Inilah anak-anak akhir zaman yang kita kena didik mereka betul-betul. Menakutkan. Pendedahan yang cukup membimbangkan sebenarnya, Ustaz. Kadang-kadang hari ini kita pergi ke sebahagian-sebahagian kedai, sebaneka dan sebagainya. Kadang-kadang diletakkan perkara sedemikian di tempat yang tidak sepatutnya, yang mudah dicapai. Dan saya pernah ada satu kisah
pernah yang berlaku dipaparkan di dalam akhbar, seorang kanak-kanak menganggap itu seperti gula-gula dan meminta ibunya untuk membeli, Ustaz. Ini satu perkara yang perlu diperhalusi dan perlu dikaji semula, Ustaz. Mungkin ada undang-undang yang mungkin boleh mengawal perkara ni, Ustaz. Ya, betul. Dia kondom dia letak dekat tu, dekat cashier tau. Tempat gula-gula, Ustaz. Tempat gula-gula. Dia dekat kotak kan lebih comel-comel gitu kan. Pernah sekali depan saya tau. Makcik ni, betul, dia bawa cucu dia. Bawa cucu, lepas tu cucu dia sabar gitu. 2, 3 pop letak dalam bakul. Makcik tak perasan untuk main beg dia apa ke handphone, masa nak bayar letak. Ni apa benda ni? Ni kondom, makcik. Ini gula-gula. Allahu akbar. Anak cucu dia perasan. Jadi nenek jatuh malu. Betul. Jadi oleh sebab itu sepatutnya benda itu kena dikawal dengan elok. Ya, kita sepatutnya kalau boleh lah kan, letak dekat cashier tu, bukan suruh orang ambil semua. Mudah. Betul. Masa orang ambil, tanyalah. Ni dah kahwin ke belum? Kalau nampak meragukan kan. Oh, dari anak beli. Tanggungjawab gitu. Tahu tengok pakai songkok tinggi, memang confirm lah nak merancang keluarga kan. Tapi kalau beli muda-muda, tengok macam dia takut-takut, tanyalah sikit. Ni dik buat apa dik? Nak buat apa ni? Tak ada saja, simpan kat rumah. Jangan dik, tak payah dik, buang masa dik, rugi dik, mahal dik. Tanggungjawab kita. Kita kena ada tanggungjawab. Amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu akbar. Dan satu perkara yang cukup memberikan kesan kepada kita, seandainya kita tidak merawat ataupun mengubah tabiat pornografi ini, akan memberikan impak yang cukup negatif. Dan Ustaz, kita nak habis di TV3 siaran dan kita nak sambung di TV9 selepas ini. Jadi saudara sedang penonton terus menonton kami siaran tambahan 30 minit di TV9. Biasakan kehidupan normal baru dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita jumpa di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru siaran tambahan 30 minit di TV9. Kita masih lagi membicarakan topik fiqh bahaya pornografi bersama panel kita Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, dan panjang lebar telah pun kita kongsikan. Dan bagi anda para penonton yang ingin terus mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau hantarkan menerusi aplikasi WhatsApp ke 011-1233-6480 atau terus sahaja tinggalkan soalan atau komen di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan cukup menarik perbincangan kita pada pagi ini, dan kebimbangan yang disuarakan oleh para penonton yang bertanya soalan, terutamanya anak-anak yang pada hari ini terdedah kepada dunia maya, dunia tanpa sepadan, teknologi yang cukup advance pada hari ini. Dengan izin, teknologi yang cukup advance, yang cukup memberikan kesan, bukan sekadar kesan yang positif, bahkan kesan yang negatif juga. Dan kita melihat kepada perbincangan kita pada hari ini, kita nak teruskan lagi Ustaz dengan soalan daripada sahabat kita yang bertanya menerusi FB ataupun Facebook, Helmi HS yang bertanya, "Salam Ustaz, Da'i dan kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara ini? Sama ada pelakunya, penyebarnya maupun yang menonton. Apakah perkara seperti ini juga wujud pada zaman sahabat atau zaman terdahulu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz." Pertama sekali saya ingin jelaskan bahawa orang yang terlibat dengan lakonan, dengan kameramannya, dengan audiomannya, dengan pengarahnya, penyebarnya, penontonnya, semuanya berdosa. Mempromosi kan? Semua berdosa. Ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap benda yang membawa kepada haram, hukumnya adalah haram.
Jadi oleh kerana itu, kita janganlah terlibat agar kita tak sekongkol dalam menyebarkan laman web lucah, dalam menyebarkan Instagram, Facebook yang membawa kepada kelucahan. Kerana ia mendatangkan kemudaratan yang lebih besar kepada masyarakat kita akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan tentang apa ni? Yang kedua, tentang apa? Melihat dan juga kesan kepada ni. Apabila kita contoh ya, apabila kita terlibat dengan pornografi ni. Zaman dulu Ustaz mungkin ada zaman juga dulu berlaku. Adakah kita ini buat ni, adakah sama macam tahu zaman-zaman Nabi dulu ada ke tak? Kaum-kaum yang terdahulu Ustaz berlaku. Benda ni bukan zaman Nabi saja. Sebelum Nabi datang lagi dah ada dah. Sebelum zaman Nabi ada dah kumpulan-kumpulan yang dah buat. Antaranya kaum Lut. Mereka ini memanglah tak menonton, tetapi mereka buat. Mereka ini sama macam pelakon-pelakon dalam pornografi itu ataupun dalam filem lucah itu. Mereka lah yang buat. Jadi akhirnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang satu. Nombor dua, zaman Nabi SAW, sebelum Nabi datang, ya, zaman jahiliah, orang Arab ini dia berzina itu perkara biasa. Zina dia orang ni. Siap suami ni tengok macam mana orang lelaki, isteri dia berzina dengan orang lain. Bagi dia itu satu kebanggaan. Tapi orang lain yang dibenarkan itu adalah arahan suami. Nak bagi anak itu, anak yang bakal dikandung oleh isteri dia ni mendapat daripada orang yang kenamaan. Dia bukan orang saja, bukan maksudnya dia contoh kata orang pendekar tu hebat, kata contoh zaman dulu kan. Orang hebat dalam peperangan. Maka apa yang berlaku tuan-tuan dan puan, dia akan suruh isteri dia nak dapatkan anak, dia nak keturunan yang gagah perkasa. Dia orang sangat bangga dengan anak lelaki. Nak dapat anak macam lelaki tu, dia suruh isteri dia pergi tidur dengan lelaki tersebut. Dia jadi perkara biasa. Maka bila datangnya Nabi SAW, Nabi ubah cara hidup itu. Nabi haramkan zina, ya, Nabi haramkan liwat, ya, seperti mana Allah haramkan pada zaman kaum Lut lagi. Kemudian Nabi haramkan segala-galanya sehinggalah turunnya ayat Al-Quran, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Suruh orang lelaki jaga mata agar kemaluan mereka juga turut terjaga. Jadi sudah ada zaman-zaman terdahulu, cuma zaman sekarang lebih hebat apabila dengan adanya teknologi. Tak payah tengok depan mata, tetapi boleh tengok dalam bentuk maya. Seorang-seorang dalam bilik pun dia boleh tengok. Wa iyyazubillahi min zalik. Allahu akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita dapat raikan soalan yang berikutnya di Facebook sahabat kita yang bertanya, Idan Jeff. Assalamualaikum Datuk dan dai serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah, amin insya-Allah. Adakah amalan kita yang lain akan terhapus seandainya kita menonton atau melihat video, gambar dan juga filem pornografi? Apakah kesan terhadap minda serta akhlak seseorang itu yang sering melihat serta menonton pornografi? Mohon pencerahan Datuk biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Soalan. Itulah hebatnya Islam. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Allah Taala ni dia tidak ambil bila kita buat satu dosa habis semua pahala kita, tidak. Tetapi Allah Taala letakkan setiap amalan kita itu dalam satu bakul, pahala kita dalam satu bakul. Apa yang berlaku bila kita buat dosa, kita sembahyang tapi kita tengok pornografi. Kita ni dapat dosa kerana melihat pornografi. Pahala sembahyang dapat tak? Dapat. Tetapi pahala sembahyang tu akan berkurangan sebab dosa dia banyak berlaku. Dia sama seperti mana yang disebut oleh Syekh Muhammad Syukair, apabila kita meletakkan air di dalam takungan ataupun dalam baldi yang berlobang-lobang. Lobang-lobang itu adalah dosa. Bila pahala kamu nak penuh. Kamu semayang siang malam apa semua, tapi lobang penuh dekat baldi itu, takungan tu penuh, maka air itu tumpah dan tumpah dan tumpah, akhirnya seakan-akan kamu tidak mempunyai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana dosa yang kamu lakukan begitu banyak. Jadi itu antara benda yang disebutlah oleh para ulama berhubung tentang dosa. Orang menonton pornografi pada masa yang sama mereka ini solat dan buat benda-benda yang baik. Allahu akbar.
Dan hari ini Ustaz, bila sebut tentang kesan juga, mungkin menjejaskan sedikit tentang otak tadi Ustaz dah sebut. Mungkin ada kesan-kesan yang lain, terutamanya dari sudut perilaku, akhlak dan sebagainya. Sebab kita lihat hari ini, bukan sekadar orang dewasa bernafsu pada orang dewasa, bahkan kepada kanak-kanak juga yang dipanggil sebagai dalam istilahnya pedofilia berlaku. Pada hari apakah punca disebabkan oleh, hari ini kita lihat ramai yang suka mendedahkan wajah anak-anak, tubuh anak-anak dalam keadaan berpakaian tidak sopan pada hari ini dalam media sosial dan sebagainya. Sedikit Ustaz. Ulama-ulama di Mesir yang disebut oleh Mufti Ad-Diyar Al-Misriyah sebelum ini yang dikenali sebagai Syekh Hasanain mengatakan bahawa jumhur a'immah yarawun tahrim al-istimna' bil yad. Antara kesan buruk daripada menonton laman lucah ini, dia membawa kepada onani. Onani. Dia membawa onani bahasa Melayu. Istimna' bahasa Arab. Maksudnya buat benda yang tak baik dah. Dia kesan dia tu membawa kepada keburukan pada tubuh badan anggota orang yang menonton tu. Pertama, onani. Ulama mengharamkan onani, istimna' ni, onani, kerana ia mendatangkan kemudaratan yang tak baik. Yang kedua, tubuh badan. Kajian pakar-pakar menunjukkan bahawa, pakar perubatan mengatakan orang yang suka beronani ini akan memberi efek yang tidak baik kepada dia punya tubuh. Sebenarnya cara yang terbaik ialah dengan berkahwin. Betul. Dia kena tahu tu, semua-semua tu. Jadi yang ketiga, kesan daripada onani pada selain beronani, kesan daripada menonton laman lucah ini, yang ketiga dia memberi satu fenomena yang tidak baik, akhlak yang tidak baik apabila seseorang jadi jatuh cinta dengan lelaki. Orang jatuh cinta dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, orang tua dengan kanak-kanak kecil yang memang tak sepatutnya boleh berlakunya perkahwinan. Jadi semua ini tuan-tuan, puan-puan, kita kena ambil perhatian. Ia bermula daripada benda yang haram, benda yang jijik, dan akhirnya merosakkan kita punya rumah tangga. Baru-baru ni ada seorang hamba Allah, dia dah tak ada anak lama tau. Tak ada anak lama ni, dekat 5-6 tahun tak ada anak. Jadi bila dia datang jumpa saya, isteri dia bagi tahu nak minta cerai. Terkejut saya. Saya kata, kenapa nak minta cerai? Dia kata, Ustaz, kami tak ada anak. Oh, tak ada anak, ramai je tak ada anak. 10 tahun boleh dia kahwin sampai sekarang dan berusaha untuk dapatkan anak. Oh, dia kata, Ustaz, lain. Saya tak dapat anak bukan sebab saya mandul, bukan sebab suami saya mandul, tetapi kerana pengakhiran persetubuhan itu diakhiri dengan dubur. Liwat. Jadi macam mana nak dapat anak? Sebab air mani itu tak disalurkan pada tempat yang betul. Maka akhirnya menyebabkan dia tidak dapat anak. Orang duk kecam dia, keluarga belah lelaki kecam dia kerana dia mandul. Sedangkan anak mereka bermasalah. Anak dia ni, saya tanya macam mana dia boleh liwat begitu? Itu kan haram, tak dibenar. Sebab suami terpengaruh dengan laman lucah. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dan juga apa yang telah pun dikisahkan oleh Yang Bahagia Ustaz menjadi satu pengajaran kepada kita. Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Kita nak berehat seketika, biasakan kehidupan normal baru. Dakwah tayanglah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di TV9 kita bawakan siaran tambahan 30 minit sehingga ke hujung rancangan. Terima kasih bagi para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih masih lagi terus setia bersama dengan kami sehingga detik dan ketika ini. Dan tajuk yang kita bicarakan masih lagi berbicara tentang bahaya pornografi bersama yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif. Banyak yang telah pun kita diskusikan, yang kita bincang pada pagi ini Ustaz. Mudah-mudahan memberikan pengajaran kepada kita, terutamanya ibu-ibu, ayah-ayah, dalam kita mengawal anak-anak kita daripada terjebak dengan kancah pornografi ini Ustaz. Sedikit mungkin berita untuk saya bacakan. Di Harian Metro pernah satu ketika dahulu dilaporkan akibat ketagihan seks seorang pelajar perempuan berusia 13 tahun di Batu Pahat mengaku sudah tidur bersama dengan 10 orang lelaki Ustaz, dan merakamkan kejadian tersebut. Ini satu perkara yang cukup membimbangkan dan mujur diselamatkan oleh guru kaunseling di sekolah Ustaz. 13 tahun telah pun terjebak dengan ketagihan ini Ustaz. Ini satu perkara yang cukup memberikan tamparan yang begitu hebat kepada kita pada hari ini. Bahana ataupun puncanya ialah pornografi Ustaz. Dan mungkin kita boleh raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekiranya seseorang telah terjebak dengan kancah keterlanjuran dalam pornografi, bagaimanakah untuk menghilangkan kegusaran kebersalahan itu? Apakah dengan melakukan solat sunat taubat dan bertaubat, tidak mengulangi perkara tersebut? Adakah memadai? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih Ustaz. Okey, bagaimana kita nak keluar daripada kancah keterlibatan ataupun kancah laman lucah yang kita dah terlibat selama ini? Macam mana kita nak buat? Pertama, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jaga wuduk. Ini antara benda yang rupa-rupanya kadang-kadang bila kita sentiasa menjaga wuduk ni, Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Betul. Tu nombor 2. Nombor 3, sentiasa meminta nasihat dan pandangan daripada orang-orang yang pakar, yang boleh bantu kita. Bukan pergi minta nasihat daripada kawan-kawan yang tidak boleh membantu kita. Sembang dekat dalam laman sosial, sembang dekat kedai mamak, sembang kat kedai makan. Itu tak boleh. Dia kena cari orang yang betul-betul boleh bagi dan membimbing kita, yang tolong kita, bantu kita untuk kita buat benda yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 4, selain daripada dia nak solat taubat itu, ya, perbanyakkanlah berpuasa. Sebab ini Nabi SAW galakkan kita untuk orang kata apa, kalau bernafsu kuat sangat, sentiasalah kita berpuasa. Ya, kalau wa man lam yastati' fa'alaihim bisiyam. Siapa yang tak mampu untuk berkahwin, maka berpuasalah, kata Nabi SAW. Sebab puasa itu menyebabkan kamu menutup mata daripada melihat benda-benda yang tak baik, dan nafsu kamu itu akan berkurangan daripada melakukan benda-benda yang tidak baik juga. Jadi itu antara saranan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kelima, elakkan daripada pemakanan-pemakanan ataupun makanan-makanan yang boleh merangsang nafsu. Makanan ni banyak tau. Betul. Dia memainkan peranan. Macam tongkat ali tu, betul tu. Habatus sauda memang bagus. Habatus sauda, kurma, madu, kurma, semua tu memang dia menggalakkan nafsu. Hormon dia menggalak, dia orang kata meningkatkan hormon. Jadi benda-benda macam inilah yang kita kena faham. Dan kita kena jaga. Kita dah tahu dah kita tak ada isteri. Betul. Janganlah pergi makan banyak sangat tongkat ali. Janganlah pula kita pergi minum kacik Fatimah tiap pagi dan malam. Itu yang pening kepala dia buatnya. Jadi oleh sebab itu, kita kena faham keadaan kita. Jadi jangan kita buat sesuatu yang akhirnya merugikan kita dan menyusahkan kita. Wa'iyadzubillah. Allahu Akbar. Dan kita lihat pada hari ini mungkin dalam kalangan remaja, khususnya mereka-mereka yang dah sebut, saya dah berpuasa dah. Nabi pun dah sebut tadi, kalau tak mampu naklah berpuasa. Dah berpuasa dah, tapi masih lagi terjebak dengan perkara itu. Apakah benar-benar mereka ni berpuasa Ustaz? Ataupun ada syarat-syarat puasa itu sendiri? Sedikit Ustaz. Dia sebenarnya nafsu akan lawan kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sebab nafsu akan sentiasa mengajak kita buat benda yang tak baik. Jadi macam mana kita nak buat? Tak lain dan tak bukan, kita kena lawan balik nafsu itu dengan amalan-amalan yang digalakkan oleh Islam. Saya cakap ni benda betul dan berlaku kepada seorang sahabat yang saya nasihatkan begini. Ya, yang mana dia ni pertama ketagih laman lucah, dan yang kedua suka beronani.
Dah buat benda yang tak baik, kemudian onani lah perginya. Saya nasihatkan dia beberapa perkara yang saya sebutkan sebentar tadi. Semua tu dia buat, alhamdulillah, dia sudah hari ini tidak lagi tengok. Walaupun dia kata memang pegang gadget ni, memang perasaan dia lain. Dia rasa nak tekan. Sebab dia dah terbiasa nak buat benda tu. Betul. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, buat. Amalkan. Dan kena sibukkan diri dengan benda-benda yang tak baik. Memang betul pun sebelum ni jujur amal makan madu. Dia sebenarnya madu ni banyak faedah dia. Betul. Bukan untuk seks saja. Tapi dia dah letakkan dalam kepala dia, makan madu kuat nafsu, akhirnya kuat sungguh nafsu mindset dia. Mindset dia tu dia dah buat macam tu. Jadi kalau kita lawan dengan bijaksana, lawan dengan ilmu, lawan dengan orang kata apa, dengan fakta-fakta yang kuat, insya-Allah saya yakin dia tidak akan rosak dan tidak akan menjadi manusia yang makin jauh daripada ajaran Islam. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi WhatsApp. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz, dai dan kru Tayla Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah dengan menimbulkan rasa takut apabila untuk melihat video pornografi itu boleh mengelakkan diri kita daripada ketagihan melihat video yang tidak sepatutnya itu, Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Daripada Nur dari Pantai Dalam, Kuala Lumpur bertanya. Ustaz sebut tadi tengok azab kubur. Terus tak jadi tengok, Ustaz. Mungkin sedikit ada kaedah begitu, Ustaz. Ya. Apabila kita sibukkan dengan benda-benda yang baik, ya, kita dengar nasihat-nasihat guru-guru, azab-azab Allah Ta'ala, bagaimana kaum-kaum terdahulu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla akibat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, menyebabkan kita ni tak ada minat lagi nak buat benda yang haram. Kita nak tengok pornografi, tak ada minat, nak tengok pun tak berfaedah. Apa yang aku dapat? Tengok, kita kena lawan. Dia panggil reverse psychology. Kita kena lawan. Apa yang aku dapat daripada aku tonton benda tu? Betul. Kau dapat sentuh perempuan tu, dapat sentuh lelaki tu, tak dapat kan? Apa yang kau dapat? Betul. Dapat kebodohan semata-mata. Imajinasi palsu. Hanya imajinasi palsu. Kamu tak dapat pun. Bahkan yang realiti pun orang tak nak kat kamu. Betul. Macam mana kamu boleh tengok benda tu? Apa yang kamu dapat? Kamu hanya melepaskan nafsu keseorangan. Jadi oleh sebab itu, kita banyakkan membaca. Bila Allah sebut dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Allah yang Maha Pencipta. Rupanya bila kita banyak membaca, baru kita tahu banyak rupanya keburukan daripada melakukan adingan-adingan yang tidak baik ini. Tonton laman lucah, tonton video lucah, onani, liwat, lesbian. Semua itu tidak memberikan apa-apa faedah kepada kamu, bahkan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar kepada diri kamu dan keluarga kamu. Rupanya bila saya baca kajian-kajian ni, saya kata Masya Allah. Kalaulah dalam hati saya kata kalaulah orang baca kajian-kajian doktor ni, doktor perubatan, doktor psikologi, doktor sosiologi, dia orang buat kajian tentang benda ni, sebenarnya buruk lebih banyak daripada kebaikan. Allahu Akbar. Itu tak pelik apabila kajian dia orang buat juga 20% lelaki menonton laman lucah ketika waktu pejabat lagi. Allahu Akbar. 20%. Dia tengok dekat mana? Saya pun tak tahulah. Tidak dapat mengawal. Kerajaan bagi internet ni untuk buat kerja. Betul. Tapi dia pergi tontonnya benda yang tak baik. Sekarang ni lagi mudah. Tak payah tonton buka laman lucah dah. Buka Facebook pun dia ada. Dia ada laman Facebook dia. Public figure. Dia letaklah video pendek-pendek gitu. Ada pula yang share yang tak tahan tu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kalangan mereka yang mempromosikan perkara tersebut dan tidak terlibat dengan kancah bahayanya pornografi. Dan sedar tak sedar, Ustaz, panjang lebar kita membicarakan topik bahaya pornografi. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, mungkin sedikit kesimpulan terakhir ataupun ada amalan-amalan terakhir yang mungkin boleh dikongsikan kepada para penonton pada hari ini, Ustaz. Baik, saya nak kongsikan yang mana Nabi SAW berpesan kepada kita, jaga mata sebab mata juga berzina. Jaga telinga sebab telinga juga berzina. Sebab bila tengok porno tu, telinga kita mendengar benda-benda yang tidak baik. Ya, bila kita jaga mata, jaga telinga, maka jagalah juga hati. Kerana hati yang akan mengiyakan atau menidakkan apa yang kita lihat. Ya, jadi oleh sebab itu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bermuhasabah, lihat
kebaikan dan keburukan setiap perkara yang kita nak lakukan. Jangan kita buat baru kita fikir. Anak-anak muda, fikirlah. Fikir dulu apa yang baik yang kita nak buat tu, sama ada ia baik ataupun buruk. Jadi saya nasihatkan kepada semua anak-anak muda yang minat kepada laman lucah ataupun orang-orang tua yang minat kepada laman lucah, insaflah yang pertama. Yang kedua, bagi anak muda yang belum berkahwin, berkahwinlah. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak, permudahkanlah urusan perkahwinan anak-anak agar mereka ini tidak buat benda-benda yang Allah larang. Baik kita mudahkan urusan mereka daripada mereka terus berzina, buat benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Allahu Akbar. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan terakhir, minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir umurana ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan hasanan fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Wa basyirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif atas kesudian bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk membicarakan topik fiqh bahaya pornografi. Dan para penonton yang bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala esok, jangan lupa untuk bersama moderator Dai Azrin dan juga panel Ustaz Muhammad Abdullah Alamin dengan topik sirah siapakah Bani Israel. Untuk edisi esok Khamis, topik yang cukup menarik, siapakah Bani Israel. Terus menonton dan mempromosikan channel Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tiada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.